Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallah azim. Saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi, pada tengah hari yang masa yang diizinkan kepada saya, sebelum kita solat berjemaah, marilah kita merasai kemanisan iman. Hari ini kita kena tanya, kita sembah kepada siapa? Ramai orang solat tapi dia tak tahu dia sembah kepada siapa. Ya ibu-ibu, ramai kita sembahyang kepada siapa? Kita munajat kepada siapa? Sudahkah kita merasai iman? Ya, kalau kita tengok sirah Nabi, kalau kita tengok sejarah kedatangan Islam, para sahabatnya, asalnya hamba abdi, asalnya pengembala kambing, tetapi iman mereka sangat luar biasa. Sehingga kan dikatakan iman Abu Bakar As-Siddiq diletakkan dalam satu neraca kanan, dan diletakkan iman umat Islam di neraca kiri. Sesungguhnya iman Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat daripada umat Islam. Apa rahsianya? Apa rahsia umat Islam yang kerdil, yang kecil, jumlah kecil, tetapi menjatuhkan empire besar ketika itu? Romawi dan Parsi kecundang di tangan mereka. Mereka asalnya pengembala kambing. Mereka asalnya apa kata hamba abdi, orang miskin. Nah, apa rahsianya ketika Bilal ibn Rabah diseksa? Dia mengatakan ahad. Apa rahsia? Ya, apa rahsia Bilal diseksa? Dia tetap berpegang teguh walaupun dia hamba abdi dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Sumayyah disulah. Sumayyah dilembing tombak Abu Jahal, syuhada, syahid. Apa rahsia kekuatannya? Dan apa rahsia sahabat-sahabat? Ada sahabat-sahabat yang disalai atas api. Ada sahabat disalai atas api untuk dia tinggalkan Islam. Mereka tidak tinggalkan Islam. Mereka pegang kuat dengan ini. Apa rahsianya? Saudara dan saudariku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, kalau gula ada rasa manisnya, kalau cuka ada rasa masamnya, kalau empudu ada rasa pahitnya, iman tidak ada rasa. Yang kita kata kita orang beriman, iman tidak ada rasa. Allah sebut dalam surah Anfal ayat 2, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza zukirullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatum zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka bertambah yakin, dan kepada Allah mereka serahkan diri. Ciri orang beriman yang Allah sebut dalam surah Anfal ayat 2, tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, khusyuk hati mereka, rindu hati mereka. Dan apabila dibacakan kalamnya, yakni Al-Quran kepada mereka, mereka bertambah yakin. Dan kepada Allah mereka serah diri. Kepada Allah mereka serah diri. Dan apa rahsianya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190. Apa rahsianya? 190 surah Al-Imran, Allah sebut, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati lil ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi serta silih ganti siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang mau berfikir.
Ibu-ibu dengar ayat ni baik-baik. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi serta silih ganti siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang mau berfikir. Siapa berfikir tentang kejadian alam dan berfikir kejadian alam, memfikirkan, mereka dapat gunakan akal mereka, kata Allah. Dan siapa mereka itu? Allah kata, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Apa kata Allah? Mereka itu, siapa itu? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih ganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang mau berfikir. Siapa mereka itu? Allah kata mereka itu mengingat Allah ketika mereka berdiri, duduk, malah dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan kejadian langit dan bumi. Mereka memikirkan kejadian diri mereka. Seraya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Siapa mereka itu? Mereka yang berfikir tentang kejadian alam dan diri mereka. Mereka berdiri, duduk, baring, memikirkan. Seraya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, Maha Suci Engkau. Engkau tidak cipta ini sia-sia. Selamatkan kami dari api neraka Jahannam. Apa kata Allah, tuan-tuan? Perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, mereka itu berdiri, duduk, baring, memikirkan kejadian alam, kejadian manusia, matlamat hidup. Seraya mereka berdoa, Maha Suci Allah, Engkau tidak cipta kami sia-sia. Selamatkan kami dari api neraka Jahannam. Maksudnya apa? Ayat ini diturunkan 1400 tahun sudah. Zaman yang tidak ada university. Zaman yang tidak ada research and development. Zaman yang tidak ada analisa dan analisis. Tetapi iman mereka mengajar mereka untuk melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, hatta untuk melihat diri mereka. Tuan-tuan, pada petang yang mulia ini, tengah hari yang mulia ini, ibu-ibu, saya nak bawa satu makhluk yang menjadi keajaiban penciptaan Tuhan, yang bila kata, dan saya minta ibu-ibu dan bapa-bapa menghayati keajaiban penciptaan Allah dalam seekor burung. Ada seekor burung yang bernama Godwit bird. Godwit bird. Apa kelebihan burung ini? Dia tinggal di Alaska. Ya ibu-ibu, burung ini tinggal di Alaska. Bukan Alaska. Alaska tak jumpa. Yang jumpa di Alaska dodoi. Ibu-ibu dengar kah? Alhamdulillah dengar tu. Ni Pak Lena. Ada seekor burung yang bernama Godwit. Ajaib burung ini. Bila berlaku musim sejuk, dia akan terbang dari Alaska ke New Zealand. Selama 9 hari 9 malam penerbangan dia. Dari Alaska ke New Zealand 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Dulu saya tak percaya. Ada burung tanpa berhenti 9 hari, gila. Tapi bila saya buat kajian, memang wujud. Burung boleh terbang 9 hari 9 malam tanpa berhenti. Tuan-tuan akan terkejut, ada satu ekor burung tak mendarat selama 2 tahun. Itu nanti sesi tazkirah lain saya bawa. Burung ini dipanggil Godwit bird, ibu-ibu. Dia terbang dari Alaska ke New Zealand, musim sejuk, terbang ke New Zealand untuk cari makan. 9 hari 9 malam. Malam pertama dia terbang, sebagian otaknya tidur dan sebagian otaknya celik. Cuba malam ni tuan-tuan balik tidur macam tu tengok. Ibu-ibu balik malam ni, cuba tidur, sebagian otak celik, sebagian otak tidur. Boleh tak? Boleh tak ibu-ibu? InsyaAllah cuba bila gaduh dengan suami.
Tapi burung ini macam tu, silir ganti otaknya berubah. Rehat, tak turun mana-mana arena, tapa pun dia tak turun. Tanpa makan minum. Dia landing hari ke-9 di New Zealand tanpa pemeriksaan custom. Lepas tu dia jalan-jalan cari makan 3 bulan. Allah bagi rezeki di New Zealand, dia patah balik. Musim panas, dia patah balik ke Alaska 9 hari 9 malam. Tanpa GPS. Dia landing di Alaska. Kita pakai GPS pun sesat. Perjalanan 11,500 km tanpa berhenti. Berapa panjang perjalanannya? 11,500 km tanpa berhenti siang dan malam. Dan dia terbang atas ketinggian 35,000 kaki atas aras laut. Kenapa 35,000 kaki? Kenapa tak terbang setinggi Komta? Dah, ada sebab. Ketika terbang di aras ketinggian 35,000 kaki, dia berada di satu aras yang dipanggil oleh juru terbang sebagai jet stream. Apa itu jet stream, tuan-tuan? Dia adalah satu alas langit yang tidak ada gangguan cuaca dan dia terbang dengan bantuan angin. Itu yang dipanggil jet stream. Tuan-tuan, kalau naik kapal terbang, orang Malaysia ni insyaAllah orang kaya-kaya, pernah naik kapal terbang, pasal daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur, Kapten akan bawa umuman dekat Ipoh, dia kata, Assalamualaikum, saya Kapten Kamaruddin, kita berada di aras 20,000 kaki, di longitude 15-18, pernah dengar tak? Masa tu kita dah makan nasi lemak 4 nasi. Saya selamat sudahlah, sampai sudahlah, apa longitude, itu bahasa dia. Itu nak menggambarkan kita berada dalam aras selamat. Saya nak tanya, burung ini belajar di mana longitude dan jet stream? Universiti mana, Syauki? Tapi itulah universiti dari Allah. Fitrah. Dia terbang 9 hari 9 malam dengan ketinggian 35,000 kaki tanpa berhenti. Sebagian otaknya tidur, sebagian otaknya celik. Selama macam itulah dia landing di New Zealand, patah balik. 3 bulan lepas itu dia patah balik. Sama juga 11,500 km ke Alaska. Tanpa GPS dia sampai tempat dia mendarat. Ini satu ekor burung. Satu ekor burung lagi yang dipanggil Ruby-throated hummingbird. Ruby-throated hummingbird. Sangat kecil, 4 cm. Saiznya 4 cm. Beratnya 4 gram. Beratnya paper ni apa? A4 paper. Beratnya 4 gram. Ya, saiznya 4 cm. Kecil, sangat kecil. Dia terbang dari bumi Chili dekat Brazil. Dia terbang dari bumi Chili sampai ke Amerika Syarikat Sungai Mississippi 26 jam tanpa berhenti. Satu hari 2 jam. Dia terbang 26 jam. Sangat kerdil, sangat kecil, sangat ringan, 4 gram saja. Dari bumi Chili menuju ke Sungai Mississippi 26 jam. Dan 24 jam dia berada di atas Laut Meksiko. Kalau dia jatuh, mati betul. Burung Ruby-throated hummingbird yang sekecil itu terbang 26 jam, 24 jam atas aras laut. Kalau dia jatuh, mati. Betul? Dan 26 jam dia terbang, dia sampai Sungai Mississippi. Allah bagi rezeki ke dia, dia patah balik pun 26 jam. Tanpa berhenti. Tuan-tuan, manusia telah cipta kapal terbang. Tuan-tuan, manusia telah cipta kapal terbang. Paling lama kapal terbang boleh terbang tanpa berhenti. Paling lama itu pun pergi satu jalan, patah balik rosak. 21 jam sahaja. Ibu-ibu, kapal terbang manusia cipta ini boleh terbang tanpa berhenti 21 jam sahaja. Itu pun satu jalan. Patah balik, enjin rosak. Pernah berlaku. Itu sejarah. Dari Singapura ke Los Angeles. Tapi purata kapal terbang tanpa berhenti 15 jam saja. Lepas tu dia kena berhenti. Tapi burung yang sekerdil itu, yang sekecil itu, seringan itu, terbang tanpa berhenti 26 jam. Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah Mulk ayat 19. Awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbir. Ma yumsikunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir.
Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembang dan menutup sayap mereka di atas mereka? Tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghalangnya atau menahannya dari jatuh, melainkan Allah Ar-Rahman. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Tuan-tuan, perempuan, tiap-tiap hari kita tengok burung, bukan? Depan mata kita tengok burung. Dia terbang, dia melanding. Kita tengok. Tapi tanyalah pada tengah hari ini, selepas kita lihat burung yang terbang itu, adakah kita rasa iman kita naik? Adakah kita merasai kemanisan iman ketika kita tengok burung? Sira hari bulan, kita tengok burung, kita lapak, kita pergi ke nasi kandar Maidin. Dia nak pesan burung. Itu kita. Tapi para sahabat Nabi, bila turun ayat surah Al-Mulk ayat 19 tentang burung, mereka merasai kemanisan iman sebab mereka tahu kehebatan burung yang seperti mana saya ceritakan kepada tuan-tuan. The God with bird terbang 9 hari 9 malam tanpa berhenti, dan burung yang nama Ruby Throated Hummingbird terbang 26 jam tanpa berhenti, dan berbanding dengan kapal terbang yang dicipta dan yang mampu terbang tu 15 jam. Itu pun kita kena bayar naik kapal terbang pergi Jeddah. Burung tak payah bayar apa. Tuan-tuan, dulu postman terak, dia hantar surat melalui burung. Betul tak? Itulah kelebihan. Dan Allah rakam burung dalam Quran. Ibu-ibu kita duk baca Quran dalam surah Mulk, kita baca malam. Tapi pernah tak kita faham ayat surah Mulk ini? Allah mula dengan ayat pertama, kami cipta ke Maha Suci Allah, Tabarakalladzi biyadihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah yang mencipta kehidupan dan kematian. Dan Allah nak uji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Dan kita kena didik anak-anak generasi kita baru tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, memang cantik masa pun dah nak tamat. Waktu zuhur, dalam masa 15 minit ini saya doakan ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan perempuan, pegawai-pegawai majlis Bandaraya Pulau Pinang telah dapat manfaat dari tazkirah yang pendek ini tentang iman. Siapa kita nak sembah? Kita nak sembah yang maha agung. Kita nak sembah yang maha bijaksana. Kita nak sembah yang maha adil. Kita nak sembah yang nak bagi rezeki kat kita. Kita nak sembah siapa? Kita nak sembah yang menentukan rezeki kita. Mudah-mudahan sedikit sharing ibu-ibu dapatlah manfaatnya. Begitu juga tuan-tuan. Dan ilmu ini sebarkanlah burung godwit ini, ya, dengan burung Ruby Throated Hummingbird dengan ayat Quran surah Mulk ayat 19 kepada anak-anak kita. Depa yang kena bagi tahu ke depa siapa kita sembah. Kita duk suruh depa sembahyanglah, waktu dah masuk sembahyang dia malas. Dia penyegan. Pasal apa? Dia tak tahu siapa dia nak jumpa. Kalau bos panggil tuan-tuan pergi jumpa dia, kita rasa gemetar dah. Bos panggil ni, nombor 1 Majlis Bandara, Dato' Bandar panggil. Pasal apa tak pernah panggil saya? Ada hal-hal kayak kita takut, bukan? Ini Allah dah panggil 5 waktu kat kita dengan kasih sayang. Allah panggil kita, hayya halal falah. Marilah menuju kejayaan, pasti ada kejayaan. Begitulah, jazakallah khair jazak. Kita sudah dengan tasbih kifaran, terus dengan solat. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.